Assalamualaikum yang selamat datang ke Akil Beta Channel. So hari ni aku nak groom satu ikan yang aku baru dapat. Okay, kalau kau mau tengok. Okay, ni ikan dia. Okay, ni DTHM red DTHM solid red. Kalau korang mau tengok memang clean lah. Tak ada blade scale kurang, air grip pun kurang Cuma ni tak suluh lah, tapi boleh nampak dengan mata lah. Okay, so penjagaan untuk grooming ni, untuk video kali ni lah saya khaskan untuk CT, HM dan juga DTHM. Tiga tu lah. Okay, ya, maknanya untuk long fin lah, untuk finish, untuk orang kata ekor yang besar tu kan, yang macam ekor besar tu. So itu antara saya punya fokus lah. Okay, sebab untuk grooming HM, DTHM dan CT ni memang perlu teliti sikit. Tapi tak kisah pun, dia tak ni sangat pun. Tapi kalau nak jadikan ikan tu betul-betul berkualiti kan, kita nak jadikan ray dia tegak apa semua, tak nak bagi bengkok kan, tak nak bagi lembik ke, memang perlu penjagaan yang rapi lah untuk diorang ni. Lagi-lagi CT sebab kita mainkan ray dia tu perlu tebal apa semua kan. Kita nak tebalkan ray, kita kena jaga makan dia, kita kena apa semua. So memang antara benda yang perlu difokuskan lah. Okay, so ni saya baru dapat pagi tadi. So malam ni baru nak buka, sebab pagi tadi saya busy, saya keluar. So ini pun letak depan rumah je. So untuk baldi saya pakai baldi yang tak terlalu besar. Okay, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Sebab baldi ni kita nak groom untuk HM, DTHM dengan CT je. So lebih kurang macam tongcat lah. Sebab kalau Giant saya akan pakai besar sikit. Yang Giant saya akan pakai besar sikit. Tapi yang ni kita pakai macam saiz tongcat je, macam tu je, tak perlu besar sangat. Okay, so yang saya sediakan adalah kat sini air tanpa klorin. Okay, air tanpa klorin untuk long fin lah. Untuk long fin saya ringkaskan sikit. Klorin, air sangat penting untuk long fin. Kurang klorin pun bahaya, lebih klorin pun bahaya. So orang kata patutnya dia memang orang kata di tahap yang minimum lah kalau boleh kan klorin tu. Sebab kalau klorin terlalu tinggi memang ekor dia akan rosak. Memang ekor dia macam, kalau korang tengok ekor dia macam rapuh, ekor dia macam ada, orang kata rapuh lah kan, macam kena gigit macam tu. Tapi bukan kena gigit, tapi dia kena hakis dengan air lah. Ringkaskan. So untuk garam saya letak dalam lebih kurang 2 cubit macam tu. Garam tak banyak pun garam. So yang ketiga saya gunakan untuk grooming lah ni, sebab dia kecil lagi anak. So kita nak groom dia, bagi colour dia pekat, saya pakaikan Akira. Okay, saya pakai Akira, ataupun kalau nak pakai ketapang pun boleh. Untuk daun-daun lain saya tak pasti. Tapi dengan owner ni, sebab saya main solid, banyak juga antara ilmu-ilmu yang saya dapat. Antaranya ada yang cakap tak payah ketapang kan, ni tak payah ketapang lah apa, takut irit dia naik, takut blade scale dia naik. So bagi pendapat saya lah, saya pernah groom untuk HM dengan DTHM ataupun orang panggil solid. Saya tak tengok pada cara grooming, saya tengok pada line tu sendiri. Saya tengok pada, orang kata kalau line tu betul-betul dah clean, memang anak dia letak apa pun memang akan clean lah kan. Ada orang kata solid ni tak payah jemur lah. Wesleyton pun ada kata kalau line betul-betul line clean, so tak perlu nak risau. Betul tak? Tak perlu nak risau ikan tu jadi apa. Sebab kalau line tu dah betul-betul memang dah jadi, memang akan clean lah. So yang kedua saya akan pakaikan Beta For You Booster ni, ataupun korang boleh pakai Finmate daripada Abayen dan Beta MFA, ataupun korang boleh pakai X Series. Antara produk-produk yang terbaik lah. Sebab dalam produk-produk tu dia menguatkan tulang, dia menguatkan ray. Lagi satu yang famous lah ni, Flare, Mega Flare. Itu antara produk-produk yang famous lah. Okay, sebab dalam tu dia ada kandungan kalsium tak silap saya pun dah tak ingat. Okay, nampak strong scale, bones and fin. So saya nak kuatkan dia punya finish lah, ataupun orang panggil finish lah. Dia punya yang macam ekor tu kan, ekor dorsal apa semua tu. Okay, nampak dia punya depan pun gambar dorsal yang terpacak kan. So memang itulah. Okay, memang untuk itulah. Okay, so disarankan, tengok
So disarankan lebih kurang 3 drop 3 drop per liter. Ini lebih kurang 10 liter, lebih kurang 10 drop lah kita letak lebih kurang. Okay, 3 drop per liter. So keep out of reach of children. Semua baca-baca dah settle. Okay, so dan satu lagi, untuk ikan ni dalam dia saya akan letak cermin lah. Okay, kita akan letak cermin. Okay, kita letak cermin dulu. Okay, supaya dia flare. Okay, ni untuk HM, di THM boleh pakai cermin, tak ada masalah. Tapi bagi saya lah, jangan selalu pakai masa nak bagi makan je. Orang kata bagi dia berak kan. Okay, bagi makan kita bagi cermin. Okay, kalau untuk Siti pula lebih baik tak payah bagi cermin. Biar je dia makan. Siti ni dia perlukan kalsium yang sangat tinggi dan perlukan makanan yang makanan hidup yang banyak. So macam contoh, Siti ni kuat makan. Siti ni memang dia dilahirkan, orang kata gen dia dilahirkan memang susah nak drop C kan. Memang dia kuat makan lah. Okay, makan pun 5 kali sehari, apa semua makan pun dia nak makanan hidup. Contohnya macam jentik-jentik, kutu, DM apa semua kan. Okay, so untuk HM BTHM ni tak rumit sangat seperti Siti. So ni saya akan letak 2 kali sehari je, lebih kurang 5 minit ke 10 minit, bagi dia flare setiap hari kan. Bagi dia flare, bagi dia buka ekor dia, bagi dia close kan ekor dia kalau di THM kan. Kalau HM bagi ekor dia D apa semua. So itu saja. So untuk air tanpa klorin dan sedikit garam. So kita buka dulu ikan. Kita buka dulu. Saya buka ke tepi je. Memang style saya tak guna gunting. Okay, kita korek je tepi. Okay, so lagi satu produk yang korang boleh guna sebenarnya. Lagi satu produk yang korang boleh guna adalah sebenarnya AOG. Tapi AOG saya tak pasti kat mana. So tak apa. So kita tunggu je dulu. Next punya, okay, lepas tukar air saya dah jumpa AOG tu, saya pakai lah. Sebab AOG tu memang penting juga tu, antara produk-produk penting tu. Tapi buatkan saya tak ada, so saya tak pakai. Tak apa. Sebab kalau AOG ada, boleh pakai AOG lah, tak ada masalah. Benefit dia pun banyak. Untuk grooming memang saya akan pakai untuk semua ikan lah. Okay, so kita dah samakan suhu yang tadi kita samakan suhu. Pastikan korang samakan suhu. Lagi-lagi saiz-saiz kecil macam ni, saiz-saiz anak kan, pastikan samakan suhu. Sebab dia punya antibody tak sekuat ikan besar. Ikan besar korang boleh je buka dan letak terus. Tapi untuk ikan kecil kita risau sikit lah. Okay, korang boleh tengok tengok dulu ikan. Okay, saya tangkap sekejap. Tengok ikan dulu. Ikan memang kecil Ikan memang kecil. Nampak? Besar tapak dia. Besar jari je. Okay. So okay tu nampak nampak. Memang kurang lah irit dia. Okay, memang kurang lah irit dia. Okay, so untuk first kita letakkan, kita goncang dulu. Pastikan produk-produk yang korang nak guna tu korang goncangkan dulu. Sebab dia memang untuk menyebatikan. Sebab dalam ni dia ada campuran sebenarnya. Semua ubat ada campuran. Okay, so memang korang kena goncang lah. So letak dalam lebih kurang 15 titik ke 20 titik lah. Okay, tak perlu pekat sangat. Untuk solid tak perlu pekat sangat, asalkan ada je. Sebab lagi satu, Akira ni pun pekat. Akira ni memang pekat. Antara yang saya cuba yang kata Blackwater kan, Akira lah paling pekat bagi saya. Yang lain semua ada yang juga yang standing dia, tapi tak boleh nak lawan Akira. Bagi saya memang, saya dah cuba semua tapi memang tak boleh lawan Akira. Okay, so kita letak ni dalam, dia kata 3 drop untuk 1 liter. Ni lebih kurang 10 liter lah kita anggap kan, 10 liter. Okay, so kita letak dalam 30 drop lah. Okay, kita letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, cukup. Okay, 30 drop. Okay, so untuk makanan korang bagi live food lah. Untuk HM, BTHM lebih baik kutu ataupun DM yang
hidup. Dan juga lagi satu, korang boleh bagi jentik-jentik lah, tapi jentik tu korang bagi kecil lah, jangan bagi yang dah nak jadi nyamuk tu. Sebab yang dah jadi nyamuk tu dia keras sikit. Dia punya tu keras, takut ikan korang tak boleh hadam, takut dropsy. Okay, so korang just letak je cermin macam tu. Okay, biar je. So geng, ni adalah antara sebab-sebab lah sebab kita nak orang kata kita nak letak cermin dalam tu. Sebab kita nak bagi dia flare, kita nak bagi dia berak kan, kita nak bagi dia buang tahi najis dia. Sebab bila kita bagi dia flare, dia akan meneran. Okay, so bila dia akan meneran, dia akan berak lah. So itu baik untuk sistem pencernaan dia lah, memang sangat-sangat baik. So kalau boleh sebelum makan lah, contohnya korang bagi makan pagi kan, pagi korang bagi dia flare, korang bagi dia cermin macam ni dalam 5 ke 10 minit, bagi dia flare, bagi dia berak apa semua. Okay, korang nampak tu tahi-tahi dia, tadi tak ada tahi. Okay, nampak? Okay, bagi dia flare, nampak? Okay, bagi dia flare macam tu kan, bagi dalam 10 minit 5 minit 10 minit macam tu cukup kan. Okay, nampak? Lagi satu, kalau kita letak cermin ni, okay, nampak fin dia terbuka. So memang orang kata dia akan bukakan fin dia lah. Okay, dia akan buka fin dia sendiri. Okay, lagi-lagi okay, kalau dalam baldi, saya suka gulung dalam baldi sebab bila dalam baldi kita tak tengok dia sangat. Bila tak tengok dia sangat, dia ikan tak stres dan ikan lebih cepat besar dan lebih cepat ni lah, lebih cepat apa orang kata, lebih cepat develop lah orang kata kan, develop lah, lebih senang, bahasa mudah. So itu antara sebab lah kenapa saya suka letak baldi berbanding dengan akuarium yang besar. Untuk giant pun sama. Yang saya perhatikan lah, dalam baldi sebenarnya lebih cepat besar, walaupun tak perbezaan dia dalam 0.1 cm, tapi memang nampak lah, memang lebih mantap lah giant tu, lebih kata nampak lebih gemuk lah, lebih panjang kan. Dalam baldi ni dia kurang daripada stres. Sebab kalau dalam akuarium kan kita selalu tengok-tengok dia apa semua kan. Okay, so untuk tips lah, ni antara salah satu tips daripada saya. Bila korang nak letak cermin ni, korang beli cermin yang bawah dia, maksudnya cermin tu kat tengah, bawah dia ada macam biar ikan tak flare lah. Macam ni kan nampak ni hijau kan, dia punya ni atas ni hijau, dia punya sekeliling dia hijau, supaya ikan tu bila long fin ni, bila dia terlanggar, contohnya dorsal dia terlanggar atas air kan, dorsal dia terlanggar atas air, dorsal dia boleh jadi patah, boleh jadi sengit apa semua kan. Kalau anal pun kalau kena bawah air memang akan jadi sengit apa semua. Okay, so itu saja untuk video kali ni. Korang jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan juga share kepada kawan-kawan korang. Okay.